Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Tuan Hamdan bin Haji Katam, Pegawai Daerah Darat. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Samsul Amri bin Ismail atau lebih dikenali dengan Ustaz Samsul Debat selaku penceramah kita pada malam ini. Yang berbahagia Tuan Haji Awang Muhammad Ali bin Awang Yahya, Ketua Kaum Kampung Teh Oya. Yang berusaha Encik Abdul Karim Kibli, Pengurusi Jawatan Pengurusan Masjid As-Salam Kampung Teh Oya. Yang berbahagia Tuan Haji Jania bin Haji Jerahi, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Yang kita muliakan Ayahanda Tuan Imam Tuan Haji Maimun bin Jalani, Imam Masjid As-Salam Kampung Teh Oya. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita mengucapkan syukur Al-Fadil Ustaz Samsul Debat untuk menyampaikan ceramah beliau dengan hormat dan takzim dan majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagia Tuan Hamdan bin Haji Katam, Pegawai Daerah Dalat. Yang berusaha Tuan Haji Awang Muhammad Ali bin Haji Awang Yahya, Kaum Kampung Teh Oya. Berusaha Encik Abu Talib bin Kifli, Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid As-Salam Kampung Teh Oya. Kemudian Tuan Haji Maimun bin Jalani, Imam Masjid As-Salam Kampung Teh Oya. Seluruhnya tuan dan puan muslimat dan raja Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang disebut. Barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Hari ini dapat kita bersama-sama. Ada orang nak datang masjid, ada orang nak datang masjid, tengok Samsul Debat katanya. Ya, kalau ada nak datang-datang terlupa pula, ataupun ada urusan tak apa datang. Ada orang tu nak datang sangat, datang-datang rupanya ceramahnya semalam, terlepas pula. Ada orang tu pula hari-hari memang datang masjid. Sebab hari-hari ada kuliah di masjid, ada guru-guru takmir mengajar di masjid ini. Dan ada orang pula kali pertama dalam hidup dia datang masjid. Malam ni dia datang. Ada. Jadi pada siapa yang baru datang, selamat datang diucapkan. Tapi siapa yang memang biasa datang, okey, tak ada apa-apa. Kan? Jadi malam ni tajuk yang telah diberikan, jom salat ya. Jom salat.
saya dapat tajuk lain, tapi malah dapat jom solat, tak apa. Dia sebut tentang solat ni, kepentingan solat, solat. Jom solat. Kita kata tadi, kadang-kadang ada orang dia rasa, saya pernah lalu dia masuk dekat satu sekolah, dia tulis betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bila orang tu dah biasa tu solat, jadi bila nak solat tu dia rasa pelik pula. Tapi bila orang dah biasa solat, bila dia tertinggal satu waktu, dia terasa lain. Jadi sebenarnya solat ini penting. Solat merupakan tiang agama dan merupakan rukun Islam. Yang bersembahyang jemaah di masjid memang sangat dituntut. Malahan Nabi dulu sebut, Nabi pernah bercita-cita dalam hati Nabi, kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah di masjid. Tapi Nabi baru bercita-cita. Kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Dah semua orang pergi bakar lah rumah orang tak pergi masjid. Dah imam pergi bakar rumah orang, seorang dah bakar. Imam lambat sampai, dah rumah imam pula kena bakar. Tapi maksudnya itu tadi, makna Nabi bagi penekanan suruh datang sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang jemaah di masjid berapa kali ganda daripada sembahyang solat? Berapa kali ganda? Oh, semua orang tahu 27. Tak ada siapa yang fikir kejap apa, tak ada. Semua jawab 27 kali ganda. Amalan pertama akan dihitung hari kiamat nanti adalah pada solat seseorang. Hari kiamat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Masa tu telanjang kuhara. Sampai ketika pada mahsyar tu, mahkamah mahsyar dibuka, soalan pertama tanya solat. Solatnya menggigil, habis aku dah tahu. Yang tengah terbutan, habislah. Aku dah lah jarang semayang. Semayang boleh ikut. Dan ada orang tu semayang tembak mentua datang rumah. Fihim waladdallin. Yang ni satu lagi. Amin. Berlumpur seperti banyak. Saya banyak amin. Kemudian surah, bacalah surah, dan insyaAllah surah yang paling popular, Inna A'tayna dengan Qul Huwallah. Kalau imam masjid taklah, imam ni dia dah banyak hafal semua. Kita ni kenalah mempelbagaikan. Hari tu waktu PKP baru tahu. Tiba-tiba PKP, tiba-tiba terjun, lahirlah imam tanpa tauliah di rumah masing-masing. Baru sedar sejadah ada berapa layer. Barulah tahu dalam Al-Quran tu banyak lagi surah, pokoknya saya berina atau ina dan Qul Allah. Kita baca surah tu je, anak pun perasan agak dah. Ayah mesti baca surah ni nya. Pelbagai mengerjakan salat dengan sempurna dapat memelihara diri daripada melakukan perkara keji dan munkar. 4 langkah mencapai kesempurnaan ibadah. 4 langkah mencapai 4 perkara yang kena ada dalam mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama, mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut itu. Kena belajar. Kena belajar. Itu sebabnya kita sampai tua belajar lagi, belajar mengaji, belajar macam mana bacaan, fitnah, ribah dan fitnah, dua-dua dosa. Fitnah, kita cakap satu perkara yang orang tak buat, tapi kita cakap dia buat. Kedua, yang ribah pula, benda tu betul ke kalau, tapi kalau orang tu dengar, tentu orang tu kecil hati, itu namanya ribah. Contoh macam ni, dah seminggu kena pakai baju tu, foto. Benda tu betul,
Orang tu betul. Tapi kalau orang tu dengar kecil hati. Orang tu je baju dia ada. Kita pernah cakap, dah seminggu dah pakai baju. Seorang perempuan Badui datang jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, tanya pandangan. Kemudian bila dia balik aja, kemudian Aisyah beritahu dengan Nabi, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Maka Nabi kata, ketahuilah wahai istriku, sesungguhnya kau sedang membuat riba. Riba ni juga adalah dosa. Cakap benda tak baik seseorang. Buruknya kereta dia, Allah, mana ada orang pakai telekung macam tu. Dia buruk betul tudung, orang tak pakai lah tudung macam ni lah. Dia pasal gelap sangat kulit dia. Asal kepala dia besar berbadan dia. Itu benda-benda ayat yang kita cakap itu adalah riba. Ingat tak, pernah dengar tak nama Imam Ibnu Abbas? Nabi pegang dada Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas ni siapa? Sepupu Nabi. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Nabi doakan dia mudah menerima ilmu dan sebagainya. Dan satu pesanan Nabi beritahu apa? Nabi kata, seandainya seluruh dunia ini berhimpun dan ingin memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Seandainya satu dunia ini berhimpun untuk memberikan mudarat kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dia apa yang takut? Bukan manusia yang akan menentukan, Allah. Minta Allah, ya Allah, tolonglah pelihara suamiku, ya Allah. Ya Allah, tolong pelihara istriku, ya Allah. Janganlah benarkan dia keluar dari Melia, ya Allah, dan duduk diam ke rumah, ya Allah. Minta dengan Allah. Orang perempuan nak pergi mata masjid pun minta izin dengan suami. Faham? Alah, pergi masjid. Apa dah hal? Tak, kena minta kepada suami. Suami tak bagi, jangan. Contoh kalau buat suami isteri, solat berjemaah subuh. Contohlah, kita dah dalam kubur, dah mati dalam kubur. Anak kita dah kahwin, dia cakap di sini, ayah, ya bang, esok kita solat subuh berjemaah nak. Abang ni tiba-tiba je, kenapa? Teringat dulu arwah mak dengan arwah ayah dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir tak pahala untuk kita, mengalir. Sebab aja. Kalau anak kita, bang, petang esok kita karaoke nak. Tiba-tiba je ingat arwahnya dulu. Sejak hari Jumaat tak pernah tinggal karaoke, yang matilah. Banyak dari saham punya baik, kau pergi tanam saham tak baik, apa hal? Ya. Jadi mana kata lazimkan anak kita bersolat sejak daripada kecil. Hari itu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawakanlah nak menjolok bah perangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air laut, sampan kolek murid ke Tanjung. Hati terkenang boleh menyebut, jasa baik pihak masjid menyebut hari ini rasa nak tunjuk. Itu saja daripada saya. Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing ni yang pertama tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing daripada kampung Tehoyang. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Tak ada bau. Bau hamis kambing tak ada. Dia baik untuk, pertama baik untuk GERD, gastrik, pedih hati. Minum sekali je pagi sampai petang pun tak masuk angin. Baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana dah mula semayang kat kursi tu boleh amalkan, insyaAllah. Sebab Imam Masjid Peldak Palu 12 dijemput 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah dia semayang macam biasa. Dia baik untuk orang yang ada enzima, kata-kata kulit alergik. Ingat ini minum, bukan mandi, minum.
baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, galakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Untuk makluman semua, harga biasanya di Semenanjung RM45, harga di Sabah Sarawak RM50-55. Tapi hari ini kita offer, siapa beli satu RM45, siapa beli dua RM90. Macam sama je. Ada. Hari ini kita jual ikut harga Semenanjung RM45. Kecuali ada dua perisa baru, iaitu susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Sedap. Yang itu memang sedap lah, tapi untuk orang yang ada kencing manis tak berapa sesuai. Yang itu harga dia RM50 sekotak. Tengoklah apa yang ada lah. Siapa yang sempat beli, tak sempat beli, bagilah nombor, nanti kita postkan. Ya? Tak bawa duit, tak apa, boleh transfer. Start balik nanti transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kalau hilang ingatan, saya jatuh. Jadi nanti boleh tengoklah kat luar. Jangan berebut-rebut, sabar. Bawa tak banyak lah, kapal tak banyak lah. Jadi nanti boleh order. Itu saja daripada saya. Yang baik berdatang dari Allah SWT. Bukan untuk mencegah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali doa selasin. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur